tu. Saya pun nak jalan pantai, nak jalan banyak ni, tak dan. Masya-Allah. Tempat minat pun alhamdulillah, terima kasih. Kita baca gitulah. Kita baca bagi pelepah. Tak boleh hurai banyak. Kalau ada bahasa nak tanya, boleh tanya, silakan. Pertama kali kita hadis Fatihah kepada Syekh Imam Al-Laqani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun baru tengok je ni. Saya nak terjemah sendirilah. Kita nak ikut ni juga. Nah, baru duk tengok macam mana cara terjemah dia. Siapa terjemah tak tahu. Kita ni nak kata Tok dulu dia menjarang duk terjemah Rumi. No? Indonesia ke tak tahu, Allah alam. Dah tak ada dah terjemah no. Syarok ni kata Syarok Tanbih terjemah. Hantar kena buat jawi ya. Kena jawikan. Okay, insya-Allah kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma' salatihi. Puji-pujian itu bagi Allah kerana kurnianya. Kita ikutlah tuan-tuan semua ada kitab ni, saya ikutlah. Kerana kurnianya. Ni di atas kurniaannya, kurniaan Allah. Silah dengan mana al-atiyah. Dia terjemah kerana tu, kerana ala tu dia punya ala ta'lilah, mengaji pondok sik yang tinggi no. Sebab tu diterjemah puji-pujian bagi Allah kerana kurniaannya. Yani li ajli atiyatihi, kerana pemberian. Terjemah puji-pujian ni cantik. Jangan terjemah segala puji. Kalau segala puji ni sama ada terjemah daripada kullu hamdi ataupun jamil hamdi. Al-ilam ni al-ilam ni istighraq. Maknanya kalau terjemah sekalian dia ada makna jami'. Sebab tu dalam Baqarah dia terjemah puji-pujian. Puji-pujian bagi Allah. Walaupun lepas puji-pujian ni dia tak ada makna segala, tapi kita faham puji-pujian ni banyak. Sebab al-ilam di jinsi ni dia bukan jami'u, dia bukan kullu. Kullul hamdi atau jamil hamdi itu boleh terjemah tiap-tiap atau sekalian. Tapi terjemah tepat al-ilam istighraq ni maknanya dia tak ada kullu. Jadi kita terjemah puji-pujian. Itu comel. Summa salamullahi ma' salatihi. Kemudian salam Allah. Kemudian itu bermula penghormatan Allah serta salatihi, rahmatnya, rahmat Allah. Jadi kemudian ni boleh kita tanggung istinab. Bila kata istinab dan salam Allah, dia kemudian itu bermula. Bila diterjemah kemudian itu bermula, maknanya dia berlaku di atas pendapat semua tu istinab. Mungkin pondok menjadi macam tu lah. Hak yang tak biasa tu kena sabar. Tu diterjemah kemudian itu bermula penghormatan. Dan boleh kita kata di atas. Atas pada alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah, kemudian salam. Tu. Boleh juga begitu. Dia punya tartib zikri. Okey, tak apa. Kita baca bagi pelepah-pelepah. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Selawat dan salam itu atas seorang nabi yang telah datang ia nabi dengan mentauhidkan. Dia datang membawa tauhid. Ini datang daripada sisi Allah, daripada pihak Allah. Dengan tauhid. Pada ketika banyak sangatlah Tuhan-Tuhan yang didakwa yang batilah pada masa tu. Sampai di Kaabah tu ada 300 lebih berhala. Jadi di saat orang sembah Tuhan banyak, Tuhan yang didakwa lah.
tiba Nabi ini dia datang bawa kepada ajaran tauhid. Dia suruh mengesahkan Tuhan. Tuhan ni kena satu, tak ada banyak. Tauhid ni ifradul ma'bud bil ibadah. Menunggalkan Tuhan ini disembah dengan ibadat. Tauhid ifradul ma'bud bil ibadah. Menunggalkan Tuhan yang disembah dengan ibadat. Hanya kita sembah, yang kita ibadat hanya Tuhan satu ya. Jangan banyak. Waqad arad dinu anit tauhidi wal hal. Itu isyarat waw tu walil hal. Yani padahal ketika datang Nabi itu membawa tauhid itu, arad dinu telah sunyi agama, kosong agama anit tauhid, daripada tauhid. Tak perlu ilmu tauhid, daripada tauhid begitu. Bukan ilmu di mana fan. Ada nuskah khala. Ada nuskah khala, kha lam alif. Tulislah. Pi nuskah khala. Ana khala. Padahal kosong agama daripada tauhid. Agama apa? Agama Islam. Takkan pula agama yang lain. Agama lain tu agama ke? Agama di sini agama ni pada lughah ma yutadayyanu bihi. Ma yutadayyanu bihi. Walau batilan. Suatu yang dibuat anuti. Walaupun batil. Walaupun yang dianuti itu batal, bukan betul. Lepas tu dia punya agama Buddha, agama Yahudi, agama boleh. Mana agama sini bukan agama Islam. Yang bawa agama ni Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bawa agama Islam, ketika itu agama sunyi daripada tauhid. Faham? Agama tu lah agama yang lain daripada agama Islam lah. Lepas tu kalau orang tanya, kenapa panggil agama? Ya, agama boleh dipanggil dari sudut lughah sebab agama ni ma yutadayyanu. Suatu yang dibuat anuti, suatu yang dianuti ke atasnya, ma yutadayyanu bihi. Itu agama. Walau batilan. Jadi din ni bila agama makna ma yutadayyanu bihi, maka diitlaq ala din al-haq dan dipanggil ala din al-batil. Lepas tu Allah sebut wa may yabtaghi ghairal islam madina. Siapa-siapa yang mencari lain pada Islam sebagai agama. Allah kata sendiri wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa-siapa yang mencari lain pada Islam tu sebagai agama, makna mencari agama lain pada Islam, tu falan yuqbala min, maka takkan diterima. Jadi Allah sendiri pun panggil jangan cari agama yang lain pada agama Islam. Mana yang lain pun agama juga. Walau batilan. Okey. Sikit-sikit nak hurai banyak ni. Sudah pelepah-pelepah. Fa'arsyadal, tak faham tanya. Fa'arsyadal khalqa li dinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Maka menunjuk ia Nabi akan makhluk atas agama yang sebenar. Dia menunjuk di atas agama, bukan agama yang sebenar. Asal-asal lu. Dia menunjuk atas agama. Dia bukan agama yang sebenar. Itu bukan sifat tu. Sifat ke apa tu? Dinul haq ni sifat dia idapat. Kalau lidinil haq itu agama yang sebenar, tak. Lidinil haq agama Tuhan yang hak. Atas agama nak terima tu. Bukan yang sebenar, atas agama Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenar. Itu asal dia. Tuan-tuan nak tulis macam mana tulis ya. Saya suka terima sendiri lah, tapi tak apa kita baca ni kita ikut dia. Bukan agama yang sebenar. Kalau agama yang sebenar, hak tu sifat bidin. Padahal ini bukan sifat. Ini idapat. Jadi agama idapat dengan mana lam. Jadi agama bagi Tuhan yang hak. Tuhan bukan al-haq.
Tuhan tu nama dia Al-Haq. Maksud hak di sini Allah, bukan dengan makna sebenar. Allah. Sebab tu Allah ni dia panggil Al-Haq. Ini al-mutahaqqiqu wasabiq wujuduhu. Tuhan yang al-mutahaqqiqu wujuduhu, yang tahakkuk wujudnya, itu mana hak. Okey. Dia menunjuk bisaifihi dengan pedangnya, wahadihi dan petunjuknya, lil haq bagi yang sebenar. Ni tak apa. Itu. Maksud dengan hak di sini ma tabaqahul waqi', suatu yang menepati dengan waqi'. Jadi kepada hak ni, kepada yang sebenar, kepada yang betul. Hak di sini lawan batil. Hak lawan batil. Dia ada hak lawan kazib. Dia ni suatu yang bertepatan waqi', maka lawan dia batil. Kalau suatu yang dia bertepatan, dia ni suatu yang waqi' bertepatan dengan dia, jadi tengok waqi', tengok dia, maka dia tu hak. Kalau tengok dia kemudian tengok waqi' betul, maka lawan dia kazib. Itu dia panggil sirik. Dia beza dah. Jadi kalau kita pelaga waqi' dengan hak kita bercakap, jadi ambil waqi', letak kepada apa kita cakap, nama dia hak. Kalau kita pelaga dengan waqi', maknanya mata buku waqi', suatu yang menepati dengan waqi'. Mana kita ambil waqi', letak dekat dia, nampak sama, maka itu dia panggil hak, lawan dia batil. Kalau kita letak hak kita, guna letak tadi, ambil waqi', letak kat kita, betul, itu hak, lawan dia batil. Kalau kita ambil hak kita, letak di waqi', tadi waqi' tak kita, hak kita tak ada waqi', sama. Itu sidik pula. Itu sidik. Itu sidik nama. Sidik lawan kazib. Kalau kita ambil waqi', tengok waqi'. Kita saling pelaga di antara dua, nama dia sawab. Contoh nak kita cakap dengan waqi'. Waqi' ni macam Kaabah di Mekah. Hitam, tu waqi' dia. Kita cakap Kaabah hitam. Okey, waqi' Kaabah hitam. Tengok di hak kita cakap dengan waqi'. Okey, lah ni kita ambil Kaabah hitam, tengok ni kita cakap, betul. Maka dia panggil hak, itu sebenar. Kalau tengok hak kita cakap dengan waqi', kita cakap Kaabah hitam. Kaabah memang hitam tu. Itu dia panggil sidik. Kalau tengok hak kita cakap dengan waqi', tengok waqi' kita cakap, maka sawab. Sawab nama dia. Itu bukan senang tu. Sebab tu kata Muhammad Ma'awi, al-haq muqabilun lil batil, was-sirik muqabilun lil kadhib, muqabil lawan, was-sawab muqabilun lil khata'. Khata' ni kita nilai. Okey, bila kita tengok hak kita cakap dengan realiti, tengok realiti kita cakap, betul, maka sawab. Kalau tak sawab, khata'. Tu makna sama tu. Al-haq muqabilun lil batil, as-sawab muqabilun lil khata', as-sidqu muqabilun lil kazib. Kan Nabi sidik, lawan daripada kazib. Jangan sidik lawan khata'. Dia mengaji ni banyak. Jadi iktibar dia tadi ni, kalau kita pelaga dengan waqi', lain, waqi' pelaga dengan lain. Baik, tak apalah. Jadi sebenar di sini dengan makna yang betul, hak
Lawan dia batil. Maknanya dia tidak membawa kepada kebatilan. Tu. Muhammadul akib li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ialah Muhammad. Dia bila kata ialah, Muhammad tu i'rab dia. I'rab dia jadi apa? Kalau kita ialah Muhammad. Muhammad tu i'rab jadi apa? Khabar. Jadi mubtada hasah. Tu. Comel juga orang terjemah ni. Orang pondok alhamdulillah. Kalau bukan pondok terjemah ni, teruk. Kita nak kena simpan teruk. Ialah maknanya apa? Iaitu Nabi yang datang dengan hak tu Muhammad. Ialah mana? Nabi yang membawa tauhid tu Muhammad. Yang al-aqib, yang kesudahan bagi lirusli rabbihi, bagi rasul-rasul Tuhannya. Dia asalnya lirusuli, tapi nak baca taklif sebab dia mengganggu syair. Kalau nak baca Muhammadul aqib lirusuli rabbihi, saya panggil syair tu jadi gila. Saya punya istilah, dia jadi gila. Jadi gila nak baca taklif. Kalau baca ni Muhammadul aqib li rabbihi, kalau Muhammadul aqib li rabbihi, dia jadi gila. Habis tu jadi syair jadi gila. Dia boleh baca ada nusrah Muhammadil baca begitu. Boleh juga. Baca dengan jar. Kalau baca jar dia jadi kat mana? Badar di atas Nabi. Ala nabiyin. Siapa nabiyin? Muhammadin. Tu kalau ada nuskah Muhammadin. Tu. Dia baca Muhammadin, dia baca Muhammadini lah. Macam juga Muhammadanul. Tapi ini tak boleh baca dengan Muhammadul. Gitu ya. Baca dengan Muhammadul Aqib. Jangan baca Muhammadunil Aqib. Tak boleh pihak. Dikenal Muhammadul. Asalnya Muhammadun. Muhammadi itu asalnya Muhammadin. Badan. Nak baca dengan nasab boleh ke? Ngaji pondok pernah dengar kan? Baca nasab. Jadi maf'ul. Ini ni. Maksud aku dengan Nabi yang datang tu Muhammadal. Boleh baca Muhammadal. Tapi paling elok Muhammadul. Sebab apa? Muhammadul apa? Nabi ni marfu' tak? Nabi marfu' rutbah. Darajat dia tinggi, jadi baca dengan Muhammadu. Tak boleh macam tu ulama kira. Syok mengaji betul-betul ni syok. Dia sedap. Kena tahqiq. Mengaji tahqiq dia tak longgar. Ni dengar benda tak payah pun, payah faham. Benda tak payah pun, payah faham. Padahal mengaji mudah. Mengaji mudah. Muhammadul Aqib ni yang menyusuli. Menyusuli maknanya yang kesudahan, yang penghabiskan. Aqibah kan menyusuli. Dengan makna al-khatam, penyudah. Sebab tu Nabi pernah kata ana al-aqib. Aku ni aqib. Pala nabi ya ba'di, tidak ada nabi selepas pada aku. Aqib mana aku yang menyusuli. Menyusuli yang terakhir lah. Tu. Jadi baca dengan sakit. Okey, tak ada apa dah. Lirusli, asalnya lirusuli. Tapi kena syair, kena matikan sin. Asalnya rusul, jamak pada rasul kan. Dia panggil bisukuni sin lil wazni, kerana wazan. Maksud dengan rasul ni siapa? Para nabi. Masuk juga. Tuan dia pergi tanya pula, Muhammad ni penyudah rasul. Nabi? Nabi dia juga. Dia panggil min itlaqil khas wa iradatil am. Maksudnya khas, iaitu rasul, naknya am mana? Nabi-nabi. Kerana setiap rasul nabi. Setiap nabi tak mesti rasul. Ataupun dia panggil di kalam ini dia panggil iktifa. Iktifa ni cukup dengan sebut rasul, yang nabi masuk jugalah. Kalau nabi masuk, rasul masuklah. Dia panggil mimbabi al-iktifa. Iktifa ni cukup dengan sebut sebelah. Tak sebut sebelah lagi tak apa, faham dah. Taqikumul har. Pakaian itu melindung kamu daripada panas. Ai wal barat. Dan juga sejuk. Tapi bila pakaian melindung daripada panas, maka dia juga melindung daripada sejuk. Maklum. Itu. Macam timur dan barat. Timur dan barat tak sebut selatan. Selatan utara. Dia panggil
min itlaqil khas wa iradatil am, ataupun min itlaqil juzu. Kalau hak lah di sini min itlaqil khas wa iradatil am. Khas tu rasul naknya am, ataupun min babil iktifa, ataupun berlaku di atas kaul Nabi dan Rasul Abdullah. Tapi pendapat ni pendapat lemah. Nabi Rasul tu Abdullah. Jadi bila sebut Rasul ambil. Baik. Wa alihi wa sahbihi wa hizbih, dan rahmat Allah dan salamnya. Ini makna apa? Isyarat atas kepada mana? Atas kepada ala nabiyin. Sebab puji-pujian dan salam atas Nabi dan wa alihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan jamaah Nabi. Nampak? Dia panggil wasabi itu atas kepada al min asfil khas al-am juga. Sebab sahabat itu khas, ali itu am. Sebab ada juga dalam alihi itu sahabat. Wa hizbihi ai jamaatihi, jemaahnya. Hizib ni dia maknanya al-jamaah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Okey noh. Qadah tu lah kita baca. Kata tidak tak habis. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, dia kalau baca dengan dhammah, bila kita niat hazah mudhaf ilaih dan niat makna dia. Kalau kita tak ada niat, apa kita wabak dah gitu. Kalau wabak tu maknanya biasa sebut wabak tu dia mesti ai ba'dal basmalah wal hamdalah. Jadi wabak tu ai ba'dal basmalah wal hamdalah wassalatu wassalam. Selepas daripada ucap bismillah, alhamdulillah dan salawat dan salam, fal ilmu ai fa aqulu laka, maka aku pun berkata. Fal ilmu, maka mengetahui asal agama itu, mengetahui dengan umbi agama, tahu dengan asal agama itu, muhattamun wajib. Wajib. Yahtaju, yang berkehendak ia. Muhattamun, dalam domain muhattam ada, dalam muhattam ada domain tu. Maka mengetahui dengan usuluddin, muhattamun diwajibkan dia al-ilmu mengetahui. Yahtaju, yang berkehendak ia. Ilmu tadi litabyin, kepada jelas. Boleh kita kata yahtaju kembali domain kepada ilmu atau kembali kepada usuluddin. Domain yahtaju tu, berhajat ia usuluddin kepada penjelasan, atau berhajat ia ilmu bagi penjelasan. Okey. Walaupun ilmu usuluddin perlu kepada penjelasan, tapi penjelasan tu kena panjang ke? Panjang tak boleh pula. Tu. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Dia kalau boleh baca macam ni, makna tak salah. Kalau baca bunyi tu dia maknanya dia baca tak betul. Ni dia baca bukan baca saja. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Dia ada taktik. Dia bukan lakin minat tatwili kalatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Dia tak lebih. Lakin minat tatwili kalatil himam, asalnya himamu. Asal himamu jadi pa'i. Tapi oleh kerana darurat syair, dia kena baca himam. Nak bagi sama dengan mustaf'ilun. Fasara fihi ikhtisaru multazam, asalnya multazamun. Baik. Lakin minat tatwil, tetapi kerana memanjang, yang sempurna ni tak tahu main manalah.
Tapi kita bacalah. Tetapi kerana memanjangkan yang sempurna itu, letih dan payah cita-cita himam, cita-cita himmah. Himam jamak daripada himmah. Pasara fihi, maka jadilah padanya, pada ilmu itu atau pada usuluddin itu, ikhtisaru, pendek itu, multazam, maka jadilah memendekkan padanya itu terpaksa. Apa mana? Tak dapat tidak. Multazam ni diterjemah daripada lazim. Tak, maksud multazam ni ghairul mukhil, tidak mencederakan. Jadi lakin istidrak. Istidrak di atas kata bila berhajat kepada bayan, maka takut tak ni mazidu tatwil, panjang, tapi tak. Lakin minat tatwil ay tatwilul ibarah, memanjangkan ibarat. Kallat ay ta'ibat ashabuha, jadi penat pemilik hemah. Bukan hemah tu penat. Yang penat tu adalah kita. Kita yang mempunyai hemah, tak salah isnad tu. Kallatil himam ay ta'ibat ashabuha, penatlah pemilik hemah. Himam jamak daripada hemah. Hemah ni mana? Dengan mana al-quwah dan azam. Wa hadhihi ajuzatun laqabtuha jauharatan tauhidi qad hazabtuha. Wa hadhihi, dan ini, dan ini, wa tu walid istiqna, bukan atah mana-mana ada. Musyaru ilaih tu boleh kembali pada al-alfaz al-mustahdharah, lapah-lapah yang dihadirkan, yang ada fi zihin, dalam zihin musannif. Dia bila dia kena ingat masa dia duduk tulis tu. Bukan mula ni. Masa dia duduk tulis wahadi dan ini ni kena kat mana? Dia tak ada lagi, dia baru duduk tulis wahadi dan ini. Wahamdi ajuza. Kat depan tak tahu apa lagi. Jadi wahadi itu makna apa? Al-alfaz al-mustahdharah fi zihin. Lapah-lapah yang ada dalam zihin musannif. Itu. Ataupun wahadi al-abyat al-atiyah, bait-bait ni akan datang. Tu lagi senang. Wa hadhi al-abyat al-atiyah, bait-bait ni akan datang. Itu hadhi. Ajuzatun, merupakan bahar rajas. Dan ini adalah satu nazam daripada bahar rajas. Laqab Tuhan yang aku gelarkan dia akan ini arjuza, jauharah at-tauhid, manikam yang tunggal. Manikam, permata. Tu mata manikam kan, kita panggil manikam. Permata yang tunggal, makna dia satu permata, lagi pula tunggal, tak ada lah yang sama dengan dia. Dah lah permata, kemudian pula tunggal. Qad hazabtuha, sungguhnya telah aku membersihkannya. Aku membersihkan arjuzah ini. Apa maksud aku membersihkan? Daripada kekeliruan dan daripada aqaid yang fasidah. Aku bersih akan dia, akan ini arjuzah, ini syair bahar rajah ni, daripada akidah yang rosak. Jauharah ni asal makna al-lu'lu'ah an-nafisah. Jauharah al-lu'lu'ah an-nafisah, permata yang berharga. Itu jauharah, maknikam tu. Dan aku kelaskan, itu hazab Tuhan. Aku kelaskan, aku tasbih, tangkih dia panggil, menyucikan daripada syubah dan aqaid fasidah. Laqab Tuhan makna samai Tuhan. Dia laqab ni makna menggelar. Dia laqab ni gelar dengan yang baik. Dia panggil tushiru bimadah. Al-laqab ni ma asy'ara bimadhin. Asalnya ma asy'ara bimadhin au zamin, tapi jadi uruh bila laqab ni ma asy'ara bimadhin. Macam kita panggil Zainul Abidin, Syamsuddin. Kita di Malaysia Zainul Abidin nama orang.
Kalau Arab tak, Zainul Abidin. Itu baru lakab. Kemudian kunyah pula Abu Muhammad. Kemudian baru nama. Kita ni hak lakab kita jadi nama. Ulama dulu Syamsuddin. Apa Syamsuddin? Matahari bagi agama. Baru sebut Muhammad bin Ahmad, tu baru nama. Kadang-kadang lakab dulu kemudian kunyah. Mana Abu Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. Tu baru nama. Abu Muhammad kunyah, Syamsuddin laqab, Ahmad bin Muhammad isim, nama. Dia Arab ni dia tak panggil nama terus. Sebab dia nak memuliakan, dia akan panggil sama ada dengan laqab ataupun dengan kunyah. Ya Syamsuddin, ataupun selalunya depa panggil dengan kunyah. Ya Abu Muhammad. Kalau Abu Muhammad dia tak panggil, kalau Muhammad ya Muhammad tak, ya Abu Muhammad. Dia tak syarat dia ni ada anak. Tadi kata aku ada anak nama Muhammad, panggil apa aku Abah, marah pula. Dia nak hormat dengan kita. Hei Karim. Kalau Zainuddin din dia. Kan? Dia tak ya Abu Muhammad. Tu dia mulia tu, dia takkan panggil nama. Tapi kita di sini kalau abu-abu ni banyak Wahabi. Jadi kita malah nak boh. Di Malaysia ni kalau abu-abu ni confirm Wahabi. Kita patut kita kena ambil gelaran tu. Jadi kita nak boh segan. Wahabi kan tak? Kalau Abu Muhammad tu dia tu abu ni. Jadi sebenarnya bukan untuk gelaran Wahabi. Tapi Wahabi ambil dulu. Kita tak ambil. Sebenarnya itu bagus. Itu. Bahar Rajah ni dia salah satu nama bahar dalam ilmu tata bahasa Arab, dalam ilmu Arabiah lah. Dia ada 16 bahar. Banyaklah. Ada yang tambah lagi. Itu Bahar Rajah salah satu daripada bahar syair yang 16. Bahar Tawil. Tu. Itu salah satu bahar-bahar daripada bahar. Tapi Bahar Rajah yang paling popular. Kata semua ulama, Bahar Rajah ni dia tak masuk dalam bahar. Tak masuk. Sebab dia banyak lari sikit daripada kaedah dalam ilmu arud. Tapi dia lah bahar yang paling masyhur. Dia Bahar Rajah ni mustaf'ilun 6 kali. Dia ada juzuk dia. Tengok, sebab tu dia kena baca 3. Wa hadhihi arjuzatun laqabtuha jawharatat tauhidiqat hazabtuha mustaf'ilun. Dia sebab tu Piramli tu lagu dia sedap. Piramli dia ada bahar dah. Piramli dia ada dia bukan terus ni tu. Sebab tu lagu Piramli kalau kita boleh buat lagu. Lagu dia ni kita boleh buat burdah, betul tak? Lagu-lagu dia. Lagu orang lain tak boleh. Tolong kami, bantu kami. Dia ada bahar-bahar dia. Piramli. Sebab tu di situ ada rahsia lagu-lagu dia, walaupun lagu dia taklah tersedap. Lagu budak-budak muda ni, tapi lagu ni orang nak dengar. Kalau di Mesir ni, di Arab ataupun Mesir lebih lagi Ummu Kalsum. Ummu Kalsum dia tu dia mustafilun. Pala dia begini dia macam. Sampai lah ni orang nak pasang lagu Ummu Kalsum. Sampai lah orang nak pasang ni. Sampai Arab kalau tak dengar lagu Ummu Kalsum tak boleh tidur. Sampai lah ni. Dulu kan kalau Ummu Kalsum Allah. Tuan tua ya, tak ada segak mana tengkok Pak ni. Dia tarik. Tapi dia dia ikut ni. Dahsyat juga ada orang menyanyi ni. Tu kata Ummu Kalsum ni Mesir melawan Israel kalah dengan Mesir tu. Jalan tak nak jalan panggil Ummu Kalsum nyanyi depan tentera. Dia tarik lagu jihad. Jihad menang Mesir lawan Israel. Sebablah. Jadi Abjuzah ni dia panggil manzubatun
Wa hadhi arjuzah ay manzumatun nazam min bahri rajaz. Bahar rajaz ni apa dia? Mustaf'ilun 6 kali. Apa tadi kena baca 3? Dia banyakkan semua 3, tapi dia punya taktik dia lain. Macam wa hadhihi mustaf'ilun arjuzatun mustaf'ilun laqabtuha mustaf'ilun. Ini bahar rajah. Wallaha arju bil qabuli nafi'an biha muridan pisawabi tami'an. Dan akan Allah aku berharap pada mendapat keredaan, pada mendapat keredaan, halnya memberi manfaat dia. Itu isyarat nafi'an tu jadi hal. Ini hal keadaan memberi manfaat ia Allah. Jadi nafi'an ni domain bagi hal bagi lapas jalalah. Wallaha arju. Dia berkata wallah arju, ini Allah jadi maf'um. Lapas jalalah. Lapas jalalah Allah menjadi maf'um bi arju. Jadi takdim maha ku takhir. Kita mendulukan dia tu duduk belakang, kita depankan. Dah maf'um mesti duduk belakang. Asalnya wa arjullah, aku harap Allah. Ini akan Allah aku harap. Jadi takdim maha ku takhir yufidul hasar, memberi pada simpan. Apa maksud? La arju illallah, itu maksud dia. Tidak aku harap melainkan Allah. Bil qabul ay qabuli a'mali, pada menerimakan amalanku. Nafian halkan Allah memberi manfaat biha dengan hazil arjuzah, dengan ini bahar rajah ataupun dengan ini jauharah. Domain boleh dua. Domain biha tu boleh kembali pada arjuzah, boleh kembali kepada jauharah. Dengan ini matan jauharah. Muridan bukan hal. Memberi manfaat dengannya akan orang. Muridan jadi maf'um bagi nafian. Muridan maf'um bagi nafian. Kerana nafian isim fa'il yang malu amal al-fi'li. Dia isim fa'il ni dia beramal dengan amal fi'il. Jadi hal keadaan Allah memberi manfaat akan orang yang nak. Jangan duk ha pula tu. Kalau ha pula tu ha dekat Allah. Jadi orang yang nak, yani nak membaca dan nak menghafazkan, ini arjuzah. Orang yang muridan lisawab. Nafi'an biha muridan lisawab. Muridan ni syakhsan muridan. Seseorang yang nak lisawab. Hak kita pisawak tu. Ada nuskah lisawab. Pisawak ai pi husuli, pada nak mendapat pahala. Tamian ni sifat bagi muridan. Ni muridan asal begini. Muridan tamian pisawab ni pi husuli sawab. Dia nak kena erok juga nak buat macam mana? Jadi tak, bukan senang jenis dia kan ropok tak apa, jenis nasab ni dia kena cari. Jadi tamian sifat bagi muridan. Dan boleh juga dia menjadi hal pada fa'il arju. Jadi aku harap dalam halkan aku ni tamian, tamak, halaba. Tu. Jadi arjullah bil qabul, halakau ni tamian bis sawab. Tamian boleh jadi ha dalam domain mustati arju. Arju tu ana tu musannah. Jadi arju Allah, aku harap akan Allah bil qabul, pada menerima halakau ni tamian pisawab. Pisawab ni takluk muqaddam bagi tamian. Kita mengaji nahwu banyak. Ni duduk kat pondok ni kan, duduk mengaji mai duk ulang mengaji nahwu saraf. Kemah tu insya-Allah.
Kemah nahwu sorak. Jangan main mengaji jawi-jawi pekah-pekah tu saja. Main mengaji nahwu sorak. Di nahwu sorak ni dia makpak. Dia makpak. Dapat ilmu tanpa nahwu sorak ni, dapat ilmu macam dapat anak, makpak tak ada. Anak apa? Anak yang makpak dia bukan makpak tak ada, tapi ada anak. Pakulluman. Jadi wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan lisawabi tami'an atau pisawab. Habis. Pakulluman kulli bashar an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Pa tu pa pasihah. Yani iza aradta bayana ilmi usulidin. Iza aradta bayana ilmi usulidin, apabila kamu menghendaki penjelasan tentang ilmu usuluddin, kan ilmu asli din dia kata tadi, fa aqulu laka fa kullu man kullifa syar'an wajaba, maka tiap-tiap mereka kullifa yang ditaklifkan, man tadi syar'an ay min jihati syar'i, boleh syar'an itu nasab dengan tamyiz ataupun binas il khafid dengan buang huruf jar. Kalau tamyiz yakni min jihati syar'i, kalau hasbil khafid buang huruf khafat ai fi syar'i, maka tiap-tiap mereka yang ditaklifkan syar'an daripada pihak syarak, wajaba alaihi, wajiblah ke atasnya ay yang riba, alif pada wajaba, alif itlaq. Alif itlaq ni alif ni bukan alif, tak ada makna-makna apa. Asalnya wajaba gitu je. Alif tu dia panggil alif nak timbang syair. Alif itlaq. Dia ada alif ni al-munqalabah. Dia ada alif tasniah. Dia ada alif yang munqalabah minan nuni taukid al-khafifah. Ada alif yang munqalabah minat taukid as-sakilah. Dia ada alif tasniah, dia ada alif al-munqalabah yang ditukar minan nun taukid as-sakilah, khafifah yang ringan. Asalnya yang ketiga alif yang ditukar daripada nun taukid yang sakilah yang berat. Di sini alif itlaq. Bila kata alif itlaq, bukan alif tasniah, bukan alif yang munqalabah. Munqalabah ni yang ditukar dengan nun taukid. Macam if'al. If'al asalnya if'alan. Nun taukid kalau if'alanna, nun taukid sakilah. Kadang ulama buang nun taukid dia if'ala. Ala. Jadi if'ala tu itu asalnya if'alan atau if'alanna. Tapi di sini wajaban alif itlaq. Alif semata-mata alif. Dalam syair dia banyak alif itlaq. Biar alif itlaq tujuan nak beri timbang bagi sama dengan mustaf'ilun tu. Maka setiap mereka yang ditaklifkan pada syarak, wajaba alaihi, wajib atasnya, atas man ayat lipa. Ayat lipa tu fa'il. Fa'il daripada wajaba. Dan syar'an ni takluk pada kulipa. Wajaba alaihi, wajib ke atas man tadi ayat lipa. An masdar ya, ta'wi masdar. Wajaba alaihi ma'rifatu ma ay jami ama. Wajaba ayat lipa ma tu maf'ul. Jadi wajaba alaihi ayat lipa ma ay jami ama wajaba. Jami ama qad wajaba, sesuatu wajib ia. Alif itlaq juga. Ma wajaba ay lillah, bagi Allah. Dia kena tahu barang yang wajib ay lillah, bagi Allah. Dia terganggu sikit dengan nak baca dia punya terjemah dia. Jadi kita baca dia terjemah dulu. Maka tiap-tiap orang yang telah yang diberati, bukan dibererti tu. Maka tiap-tiap mereka yang telah berarti di kulipah taklif, dibeban pada syarak. Bila dia kata pada syarak itu dia panggil nasab binasil khafid. Naz ini tanggalkan khafid huruf jar. Jadi fi syar'i. Boleh kalau tamyiz jadi min jihati syar'i.
Kalau nas'il khafid fi syar'i, pada syarak. Siapa dia tu? Orang yang diberati pada syarak mukallaf. Wajiblah atasnya. Wajib dia bukan wajiblah atasnya, wajib ke atasnya mengetahui ni, oleh mengetahui ia akan sekalian barang yang wajib. Ma tu maf'ul. Nampak? Dia bukan terjemah lama lagi, tapi terjemah lama-lama pun dan ni orang awam tak faham pula kan. Molek dah terjemah cara tu. Nak berlepas i'rab tu. Tak i'rab tak boleh. Ma qad wajaba lillah. Lillah tu dia bersangkut dengan wajabah tu. Jangan duk lillahi wal, memang dalam syair tu. Tapi dia lillah tu, wajabah lillah. Jangan duk baca lillah bagi Allah dan harus. Tak. Wajib bagi Allah. Wal jaizah. Wal jaizah atas kepada ma qad wajaba. Jadi dia baca wal jaizah lah. Kena barang yang wajib dan barang yang harus. Ni wal jaizah atas di atas ma qad wajaba. Wal mumtani'ah begitu juga, dan mustahil. Nasab juga. Dan alif tu alif itlaq. Faham? Okey. Wa mislaza. Kenapa baca wa mislaza? Atas juga. Atas pada tadi. Jadi ma qad wajaba wal jaizah wal mumtani wa mislaza li rusuli, dan akan seumpama bagi rasul juga. Hak wajib, hak harus dan mustahil bagi rasul. Tapi ada baca dengan rafa', dia punya jumlah musta'nafah, mula balik. Jadi wa misluza li ruslihi pastami'a, dan umpama ini, umpama ma pi hakillah zali rusli, bagi rasul-rasulnya pastami'a. Ada baca wa misla, ada baca wa mislu. Wa misluza ai al-mazkur, zani ai al-mazkur minal wajib wal jaiz wal mumtani, dan seumpama ini, seumpama yang tersebut daripada wajib dan jaiz dan mumtani, li ruslihi, bagi rasul Allah juga, pastami'a, maka hendaklah kamu dengar. Li ruslihi tu rasanya li rusulihi, oleh kerana syair kena baca li ruslihi, ruslillah. Pastami'ah ni orang panggil alif tu munqalabah min nun taukid khafifah. Kalau mengaji sorak dengar asalnya dah pastami'an ya mukallaf. Jadi nun taukid khafifah ni pastami'an, tapi dibuang nun, ditukar alif. Apa tu, kadang alif itlaq, kadang alif tasniah, kadang alif nun taukid nun taukid khafifah, kadang nun taukid sakilah. Jangan kata pasti memang alif itlaq pula. Alif tu dia punya al-munqalabah minan nun taukid khafifah. Yang ni pastami'an ya mukallaf. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kenapa? Kerana tiap-tiap orang, tiap-tiap mereka yang bertaklid ia man, itu terima cara lama-lama betul. Kerana tiap-tiap orang yang taklid ia orang pada ilmu tauhid, imanuhu, patut tak payah buat ilmu, dia biar tauhid, taklid pada bab tauhid umum, tak nanti ilmu tauhid. Kalau tentang Tuhan, bukan ilmu. Taklid tentang Tuhan, mana Tuhan ada? Tak tahu. Itu bukan pada ilmu tauhid, pada tauhid. Elok jangan tak ada ilmu, tapi tak apalah. Kerana tiap-tiap orang yang bertaklid pada ilmu tauhid, imannya tiada sunyi daripada tardid, daripada syak dan ragu. Tardid, raddala yutardid, asalnya min tardidin, tapi tak boleh. Dia kalau din, dia akan jadi ilun atau mustafilin. Jadi macam itulah. Asalnya dia mustafilun. Kalau jadi
tardid mustaf'ilun. Dia tak boleh pula. Dia tambah tak boleh. Itu dia baca tardidi, asalnya tardidin. Okey. Is ni elak daripada wajib atas kita kenal. Sebab apa wajib? Elak bagi wajib alai ayat lipa. Kenapa wajib kena kenal Tuhan? Iz kullu man, kerana tiap mereka yang taklid pada bab tauhid, imannya tidak sunyi daripada tardid. Tardid makna taraddud min itlaqil masdar wa iradati al-hasil bil masdar. Dia tardid ni masdar. Tardid ni meragukan. Meragukan ni kita duk tengah buat bagi orang ragu, itu ragu. Kalau taraddud hasil daripada meragukan, ragu. Minat taraddud. Dia. Tapi dia sebut tardid, dia tak kata taraddud sebab nak buat syair tak boleh. Takkan imanuhu lam yakhlu min taraddudin. Tak boleh. Dia jadi mustaf'ilun, jadi pula mustaf'il pula. Ataupun mutafaq. Mutaf'ilun tak boleh pula. Dia kan dia buang tambah satu huruf tak boleh. Syair dia bukan dia ikut suka nak ni tak boleh. Walaupun bunyi boleh, tapi dia tak boleh macam ni. Nak bunyi boleh. Imanuhum lam yakhlu min taraddudi. Tak boleh. Dia sebab mustaf'ilun. Tu dia kena mengaji. Dia kena mengaji arud. Macam tu matan Jumiah kata al-i'rab taghyiru. Al-i'rab taghyiru awakhir kalim. Taghyir ni duk tengah berubah. Kita duk siamang ni perubahan. Perubahan yang berlaku. Bukan duk tengah-tengah berubah. Duk tengah berubah mana nampak. Taghyir kan masdar. Masdar ni amul tibari. Berubah di akhir. Berubah tu duk tengah berubah. Kalau kata taghayyur, perubahan yang berlaku daripada berubah tadi, jadilah perubahan. Jadi perubahan itu ya. Itu dalam matan Jumiah. Tu duk panggil iman lagi tu. Kalau korek jenuh kan. Imannya tak sunyi daripada tardid. Iman lah gitu. Iman dah. Iman orang mukallaf tak boleh lebih daripada ni. Mana iman lah. Kita panggil iman. Iman ni mana jazam dia, keyakinan dia. Iman dengan makna jazmuhu bi ahkami tauhid, tapi min ghairi dalil, tanpa ada dalil. Keyakinan. Dia ada keyakinan dengan dalil, ada keyakinan. Iman ni keyakinan. Dia ada keyakinan dengan dalil, ada keyakinan dengan tanpa dalil. Iman di sini dia bagi jazmuhu bi ahkami tauhid bi min ghairi dalil, tanpa dalil. Dia iman mana makrifah. Man qallada tauhid, qallada ni ghairuhu, dia ikut orang lain. Dia berpegang dengan orang lain. Dengan qaul orang lain. Taklid ni al-akhdhu bi qaulil ghair. Al-akhdhu bi qaulil ghair. Berpegang dengan pendapat orang lain min ghairi ayat daripada dalilahu, tanpa dikenal dalil. Pakai turut sama ada dalil ijmali atau dalil tafsili. Pakai turut. Dia kira bergantung dengan tok guru, tak boleh. Dia kena mengaji dengan tok guru ni. Wajib taklid ketika duk mengaji. Lepas dah reti tak boleh taklid dengan tok guru. Sebab tu kata ni pada jugalah Tok Imam Gok Bayan kata, yang tak boleh taklid ni mengekali atas taklid. Mengekali atas taklid tu yang tak boleh. Itu daripada pada juga. Maknanya tak boleh taklid ni, yang ni tak boleh mengekali atas taklid. Taklid tu wajib. Kita duk mengaji tak tahu, wajib kena taklid tu. Mengaji aku tak mau taklid tu. Baik tak suruh mengaji. Tak, silap ni aku rasa macam lain. Dia tak mau taklid. Dia kena taklid dulu. Sebab tu yang tak boleh taklid ni mengekali atas taklid. Orang dulu cakap ni bahasa. Tapi ini bab usul. Bab furu' wajib taklid. Tak mau taklid boleh juga. Syarat dia sampai pada darajat mujtahid mutlak. Dia sampai tahap macam Imam Syafi'i. Dan dia mesti alim pada Nawawi lah. Imam Nawawi pun taklid Imam Syafi'i juga. Mana kalau siapa-siapa ada di Malaysia ni, dia tak mau taklid, haram taklid dan bab fiqh, mana dia setara dengan Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran dah. 15 tahun dah beli fatwa. Quran cari sekali khatam. 3 syarat tu sudah. Banyak lagi syarat yang lain.
sekali khatam Quran. Sehari sekali khatam. Itu Imam Syafi'i. Mereka bulan puasa dia tak nak larat, sehari 2 kali je. Faham tu? Mereka bulan puasa dia tak larat, sehari 2 kali. Lain-lain Imam Syafi'i ni hari lain-lain sehari sekali khatam. Kecuali bulan puasa dia tak larat, satu hari 2 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Boleh buat ni bila awak Imam Syafi'i ya. Baca Quran bukan syarat. Syarat alim kan. Tu pun tak boleh. Bukan syarat alim nak baca Quran ni. Hak tu pun nak tiup Imam Syafi'i tak boleh. Tambah. Ataupun satu malam hafal Muwatta'. Muwatta' terbaik ni satu malam. Imam Syafi'i hafal Muwatta' satu malam. Mengaji, dia tulis dengan elok. Lepas tu hafal elok tu. Boleh insya-Allah. Kita iktiraf, kita tak pasal. Boleh je siapa ni mujtahid tak apa. Orang tadi kita lah. Tapi syarat dia macam tu. Kita mau ikut. Lah ni Imam Syafi'i pun patuh kurang tepat. Imam Syafi'i tak pandai lah apa macam-macam tadi. Ingat apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i duit tak ada. Ngaji tulis. Dia takut lupa. Tulis yang elok. Tulis. Keramat tak keramat. Dia mengaji kat Imam Malik duk berhati. Budak ni apa? Aku duk ngajak duk main elok. Malik berhati. Hey, kang lu buat apa? Aku duk ngajak. Bahasa kita lah. Saya duk tengah tulis hadis Syekh sebut. Hang tulis apa? Baca mai. Dia baca berak. Baca habis. Itu nak jadi Imam Syafi'i. Papihi ba'dul qaumiyah kil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kasfa. Papihi papi sihhati imani wa adamihi. Pi sihhati imanihi wa adamiha wa adami sihhati imanihi. Domain kembali pada iman, tapi fi sihhati iman wa ada sihhatul iman. Tapi maka padanya pada iman muqallid ba'dul qaumi, sebahagian kaum yahki menghikayatkan khulfa ay al khilaf. Jadi ulama khilaf tentang iman muqallid. Papihi ni mai mana kerana ni? Padanya kerana keraguan itu bukan papi ini papi imani. Kerana keraguan muqallid itu. Muqallid, setengah ulama mencerita, menghikayatkan bersalah-salahan. Terjemah cara lama sangat, moden sangat. Bersalahan pada asal imannya atau tidak. Wa ba'duhum khulfani khilaf. Dan setengah mereka haqqaqa mentahqiq, mengkuatkan ia ba'duhum fihi padanya fi imanil muqallid, pada iman muqallid. Pada iman muqallid itu akan kenyataan, menguatkan penjelasan. Okey, itu terjemah dia. Maka pada iman orang muqallid, sebahagian kaum daripada ulama menghikayatkan khilaf. Wa ba'duhum, dan sebahagian daripada kaum seperti Imam Subki haqqaqa, telah mentahqiq, telah bertegas, telah menegas, itu menguat. Aku nak tengok moden boleh malah. Boleh juga tukar cara lama lagi. Sebahagian ulama iaitu Subki haqqaqa, dia telah menegaskan fihi pada iman muqallid al-kashfa, akan penjelasan tentang hal orang muqallid. Tahqiq ini zikru syai' ala wajhil haq, menyebut suatu di atas wajah kebenaran. Zikru syai' ala wajhil haq al-haq, ataupun isbatu syai' bidalilin,
menyabit sesuatu dengan dalil. Ini yang murad dengan haqqaqah di sini. Maksud menguatkan pada iman itu akan kenyataan, maknanya kenyataan tentang hal iman muqallid dengan apa yang terjadi daripada khilaf pada memadai dengan taklid dan pada pihak tidak memadai. Maknanya apa? Nak tengok perkataan Subki, penjelasan tentang mentahqiqkan pada masalah iman muqallid. Itu. Mana tahqiq ni? Ni orang panggil payah noh. Faqala ni atas pada haqqaqah. Jadi apa yang telah mentahqiq oleh Imam Ba'duhum tadi akan kasyfah. Siapa dia Ba'duhum? Imam Subki kan. Faqala atas pada haqqaqah. Jadi faqala ni orang panggil atas mufassal alal mujmal. Jadi haqqaqah kasyfah ni dia telah menguatkan akan penjelasan apa? Penjelasan tentang Imam Muqallid. Apa dia? Tak sebut. Faqala. Dia panggil min atfil mufassal atah mufassal alal mujmal. Tadi ini haqqaqah tu mujmal. Faqala. Ini tafsir dia. Ini kasyfu. Faqala As-Subki. Ini qala ba'duhum. In yajzim. Jika jazam meyakini ia muqallid biqaulil ghair dengan perkataan orang lain. Biqaulil ghair bisihhati atau bisidqi qaulil ghair, dengan kesahihan dan kebenaran perkataan orang lain. Dia yakin kafa zalikal jazmu, ataupun kafa zalikal jazmu tulis fi husulil iman, memadai iman dia. Makna dia yakin dengan perkataan orang, jazam dengan kebenaran itu. Dia tak goyah. Dia pegang juga dengan Tok U, walaupun dia tak kemah, dia pegang juga dengan Tok U. Ini Subki lah. Walaupun sebenarnya dengan Tok U pun tak nak pegang dah. Bila kita reti, kena lepas Tok U tu. Kalau tak reti, jangan lepas, pegang. Dia dah reti, kena lepas. Tapi Subki ni tak apalah, kalau dia tak reti pun dia tak lepas Tok U, tak apa dah. Yang dia tak mau dah, tak reti, Tok U pun tak pegang. Itu. Tadi buku kita baca dia tu. Kafa zalikal jazam. Cukup dah, yakin tu. Pi husul iman, pada mendapat iman. Wa illam yajzim al muqallid. Kalau tak jazam muqallid, tak yakin. Lam yazal, sentiasalah ia muqallid waqian biddair, di dalam kemudaratan. Dia akan sentiasa terjerumus di dalam mudarat. Biddair ai fi darar. Fi darar syak, pada mudarat ragu itu. Dia di dalam kemudaratan. Okey, kita baca dia. Berkata ia, berkata ia ba'duhum, jika jazam i'tiqadnya muqallid dengan mengikut kata orang lain itu, memadailah ia. Dan jika tidak, jadi tidak jazam, sentiasalah ia di dalam kemelaratan bahaya, kemelaratan iman. Okey. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Dan jazamkan i'tiqadmu dengan bahawasanya mula-mula daripada barang yang wajib atas mukallaf itu ma'rifatun, kenal Allah, itu khabar anna. Wapihi khulpun, dan padanya pertikaian yang tertegak, yang terdiri. Tak apa, dia tak bodoh mepa. Wajzim, yani i'takid i'tiqadan jaziman. I'tiqadlah sebagai i'tiqad yang jazam. I'takid i'tiqadan jaziman. Wajzim ni jazamkan bi anna awalan, dengan bahawa pertama-tama, ini isim anna, mimma yajib, daripada barang yang wajib, ai alaika, ke atas kau.
Anna awalan ma'rifatun, itu khabar anna, kenal Tuhan. Mimma ni ay minal ladzi yajibu, itu kalau mausul. Atau min tab'id. Jazamkan dengan bahawa mula-mula setengah daripada barang yang wajib, itu kalau min tab'id. Ialah ma'rifatun, kenal Tuhan. Tanwin itu dipanggil tanwin li ta'zim. Tanwin iwad daripada mudhaf ilaih. Asalnya ma'rifatullah. Tanwin tu tanwin iwadun anil mudhaf ilaih. Tanwin iwad dia. Tanwin ganti daripada mudhaf ilaih. Ini ma'rifatullah. Wa fihi, tulis domain. Wa fi ta'yini ma yajibu awalan tu. Atau wa fi awali ma yajibu tu. Apa yang awal yang wajib kena kenal tu? Wa fi awali ma yajibu khulpun khilaf. Nazar dulu kah? Taklid dulu kah? Fikir dulu kah? Macam-macam. Itu kena tengok dalam kitab-kitab besar lah. Tak boleh nak hurai ni kan, hurai tu jenuh. Satu-satu ada 12 kaul. Khulpun ay khilafun atau ikhtilaf. Muntasibun ay ikhtilafun qaimun bainal a'immah. Khilaf yang tertegak, yang terdiri di antara imam-imam. Itu maknanya muntasib, yang terdiri. Ini khilaf yang berbangkit daripada imam-imam yang hebat-hebat. Panzur ila nafsika summan takilim dil alami ulwi summa subli. Ana terjemahan dulu, saya baru faham dah. Panzur, maka renunglah kamu. Ai iza arata ma'rifata, kalau kamu nak mengenai Tuhan. Panzur, maka renunglah ila nafsika, ai pi ahwali zatika. Ila dengan mana pi? Ila nafsika ni ila ahwali nafsika, kepada hal ehwal diri kau. Summan takili ai summa ba'da nazrika pi ahwali nafsika. Kemudian selepas ba'da nazrika pi ahwali nafsika, kemudian selepas hang tengok pada hal ehwal diri kau, intakil, berpindahlah lil alam ay lin nazari pi ahwalil alam, kepada merenung pada ehwal alam al ulwi yang tinggi. Intakil lil alam ay lin nazari pi ahwalil alam al ulwi yang tinggi. Mana? Alam langit. Summa intakil lin nazar. Summa intakil lin nazar fil alam asupli. Kemudian tengok alam rendah. Ni, alam bumi ni lah. Itu. Okey, kita baca dia. Maka tiliklah kepada dirimu. Kemudian pindahkan tilik itu bagi alam yang di atas langit. Kemudian alam di bawah, kita tak apa-apa. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami. Tajid ni jawab talab, jawab bagi amal. Panzur tajid, lepas tu baca tajid, ni baca tajidu. Tajid, kamu akan dapati bihi bisa babin nazar, dengan sebab kamu renung itu kamu akan dapati sun'an. Sun'an di mana masnu'an, pertukangan ataupun perbuatan yang badi al-hikam, yang cantik lagi kukuh. Tu. Badi al-hikami, hikam ni jamak berhikmah. Hikmah di mana al-ihkam atau al-itqan. Tu. Kamu akan dapati sun'an ay masnu'an, pertukangan yang badi al-hikam, sifat. Elok dia punya hikmah. Ini kukuh dan kejam. Badi ini apa dia? Al-mukhtara' la ala misalin sabaqa. Al-mukhtara', mencipta benda yang dicipta tanpa ala misalin sabik, contoh yang terdahulu, tanpa ada plan. Tuhan buat tak ada plan. Saya boleh kita baca ada. Dia terjemah apa hikam tu. Lakin, tetapi, walaupun kalau kamu fikir tentang alam tinggi dan bawah, kamu dapati ciptaan Allah ni kukuh pun binasa. Itu nak bak. Lakin, tetapi, lakin al-alam wa in kana ala badi'il hikam bihi, bil alam ini qama dalilul adami, tertegaklah dalil tiada. Apa tiada? Binasa. Bila alam ini kita nampak indah dan elok, dicipta oleh Allah, maka dia juga menjadi dalil atas dia tu akan binasa.
Dalilul adam ay dalilu jawazil adam alaih. Ni jawazu ay yu'dam ataupun binasa. Okey, tengok yang Syekh dulu. Nescaya engkau dapati padanya beberapa pertukangan perbuatan yang indah-indah. Badik ni bukan beberapa, dia bukan jamak. Tetapi dengannya, dengan perbuatan indah-indah itu telah terdiri tertegak tanda kebinasaan, tanda binasa. Al-adam ni al-fana. Tak apa. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul kidamu. Dan tiap-tiap barang harus ke atasnya barang al-adam itu tiap-tiap sesuatu yang harus atasnya binasa. Al-adam min al-fana. Maksud dengan al-adam al-in'idam at-tari, bukan adam tidak, maknanya al-in'idam dengan makna binasa. Setiap sesuatu yang harus atasnya binasa, alaihi, ke atas sesuatu yang harus binasa itu, alaihi yastahilul kidam, mustahilah kidam. Qat'an, apa qatman? Jazman min ghairi taraddud. Tu jazam dengan tanpa sanksi dan syak. Qat'an ay jazman min ghairi syakkin wa taraddudin. Setiap sesuatu yang harus binasa, ke atasnya sesuatu, maka mustahilah kidam. Mustahilah dia tu kidam, itu maksud. Baik. Dan kita tengok terjemah dia. Dan tiap-tiap yang harus atasnya binasa, mustahilah. Ini yastahilu alih. Yastahilu kidam alih qat'an. Ini mustahil atasnya bersifat kidam sekali-kali. Dia binasa begini. Wa kullu ma jaza alil adamu yastahilul kidamu alaihi qat'an. Mustahilah ke atasnya bersifat kidam sekali-kali. Sekali-kali tu terjemah daripada qat'an. Qat'an ni tanpa ragu. Okey. Wa pusiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al khulqi bit tahqiqi. Dan ditafsir iman dengan tasdik. Tasdik mana al-iz'an, jong dan terima. Tasdik ay tasdikun nabi fi kulli ma jaa bihi. At-tasdik tasdikun nabi fi kulli ma jaa bihi wa ulima min ad-din bid-darurah. Jadi ditafsirkan iman dengan tasdik, dengan jong, terima, benarkan apa yang Nabi bawa. Jong ni adalah hati. Nutku baru cakap. Dia tasdikin hati. Orang teknik panggil jong. Dengan jong je. Jong ni terima. Terima hak dia, terima. Tak ni cakap terima. Izan. Tentang tak panggil jong. Kau faham ke? Kelantan panggil jong. Kelantan jong. Bahasa petani yuk no. Jong ni kau siam apa no? Nyakuk pula. Macam mana nyakuk ni? Oh, tapi Kelantan tak sebut jong. Jong ni terima, aku terima. Jadi aku jong. Jong maksud. Kok main siam tak tahu. Kadang-kadang petani dia campur siam. Kalau Melayu tu kadang Kelantan cakap, kadang dia main siam. Tamada kan. Tu jenis tu dia campur siam. Tamada. Baik. Tasrik ni jong. Jong ni terima hati. Izan dia panggil, mengaku. Oh, nyakuk ni. Biar betul ni. Dan ditafsirkan iman dengan jong, terima hati. Jong ni dia bukan cakap. Sebab tu dia kata wa nutqu fihi, dan bertutur padanya, pada iman ini. Dia bertutur saja, tapi dia tidak tasdik.
Al-khulfu, ada ikhtilaf ai bainal ulama. Tu. Ada khilaf. Bitahqiq, yakni atas kau yang tahqiq. Ada khilaf. Ada yang dia tutur saja, izan tak ada. Ada yang tutur dari izan. Yang tutur munafik pun tutur. Munafik semayang. Allahu Akbar. Mengucap semua dalam semayang, tapi hati tak jong. Ada yang kata jong saja, tak tutur tak leka. Ada kata dia jong sudah, tak tutur tak apa. Dia yang penting Islam, dia iman ni jong. Jong ni tasdik, bagi erti bahasa tu. Dia bahasa orang dulu ni, dia ringkas tapi dia pandai. Jong gitu ya. Ni terima hati, benar hati, tanpa percaya tak, jong gitu ya. Tapi domain kepala nutku nah. Wan nutku, dan bertutur. Pihi, pada bertutur tu. Apa nutku? Nutku bi syahadatain. Pihi, pada nutku al-khulfu ay al-ikhtilaf bainal ulama bitahqiq ay mutalabisan bil qaul at-tahqiq. Mana? Tahqiq isbatu syai' bidalil. Tu. Kata setengah kena bertutur. Okey, nak tengok Syekh terjemah dulu. Dan telah diertikan iman itu dengan membenarkan. Dia kalau kita terjemah bahasa kita, membenarkan apa? Bercakap ke? Itu bahasa dulu dia penting. Membenarkan, membenar macam mana? Benar. Macam mana? Kita kata betul tak? Tak kena kata tasdik ni jong. Mana Nabi habaq? Itu jong. Ni jong macam ni ya. Nabi habaq kita kena sembahyang. Itu jong. Itu jong. Dia kalau terjemah membenar ni, dia nak kena hurai lagi. Tapi takkan nak terjemah jong. Kalau Ustaz Mat pula dengan nyakut. Payah pula nyakut baju ke apa? Dia dalam bahasa dia, tu dia benda ni dia kena berguru. Bahasa guru tua ni kita pun ambil kat tua tak pandai. Guru tua dia terjemah padat. Dia macam khulasah. Kecil lah, tapi padat. Tu duk bahas mau tak mau. Tu. Mau tak mau itu, kalau orang reti lah. Dah nak bayar apa? Membenarkan benar apa? Dia membenar ni bahasa Melayu. Tasdik kalau Arab, tasdik memang fi qalbi, percaya. Tasdik ni percaya. Dia patut gini, percaya okey. Iman tu percaya tak erti bercakap, percaya. Tapi kalau jong memang dia mesti dalam. Jong dia bukan aku terima tak. Itu jong. Tak apa, jong dia ni. Guru cerita, jong. Dia tak nanti ya, tak nanti. Bermula mengucap dua kalimah syahadah. Pada mengucap itu. Domain itu nah. An-nutku ay nutku syahadatain. Al-khulfu ada khilaf. Bitahqiq, dengan pendapat yang tahqiq ini pendapat yang menyabit sesuatu dengan dalil. Habis. Fakila syartun kal amal wa qila bal syatrun walis la masyruhan nabil amal. Ai wa iza arata, dia semua ni apa pasihah. Kalau iza arata apa pasihah. Iza arata tafsil hadzal khilaf, kena tulis. Iza aradta tafsil hadzal khilaf. Kalau kamu nak pendetilan tentang khilaf ni, faqila, maka katakil. Ai faqala muhaqqiqu al-asy'ariyah, berkata ulama muhaqqiqun al-asy'ariyah, syartun. Faqila ay faqala ba'duhum ay faqala muhaqqiqu al-asy'ariyah wal maturidiyah syartun. Apa dia? Ay zalika nutku syartun. Betul-betul tu syarat terima iman. Tu bahasa kita no. Faqila syartun wakila huwa an-nutku itu syartun, syarat pada iman.
kal amal, seperti amal. Ada. Dia kalau iman tak beramal tak ada juga. Cumanya seperti amal ni, cuma amal dia tak semacam pada betul-betul. Kal amal ni dia panggil fi mutlaqis syartiyah, pada semata-mata syarat je. An-nutku syarat, al-amal syarat juga. Cuma tiap-tiap dua-dua berlainan. Kalau nutku tu pada tentang iman, dia syarat ijra' ahkam, nak pelakukan hukum hakam. Adapun amal syartu kamal, syarat kesempurnaan Islam. Faham tu? Jadi bertutur dua kalimah syahadah ni tentang iman, bertutur ni seperti amal. Iman dengan amal. Iman, bila dia iman, dia ada amal. Dua-dua ni walaupun bertutur ni pada pihak, makna bertutur ni macam amal. Macam amal ni semata-mata fi mutlaqi asyartiyah, semata-mata syarat. Jadi nak nama iman macam mana kalau tak beramal? Tapi sebenarnya bila dia beriman tak syarat beramal. Amal tu syarat kamal. Syarat kamal iman. Adapun bertutur syarat sah iman. Tapi bukan syarat sah di atas kau berkhilaf. Syarat ijra' hukum ahkam. Dia begini, kita beriman ni, orang ni asalkan dia percaya dengan Allah, dia kenal Allah, percaya dengan Allah, dia tak mengucap tak apa. Tapi nak cerita syarat iman lah, tak mengucap mana dia ni memang tak semayang. Semayang mesti dia mengucap. Tak apa dah, dia mati dalam keadaan Islam di sisi Allah, walaupun dia mungkin mati ditanam orang, mungkin orang kata dia orang kafir. Nak kena cerita juga. Macam mana nak cerita? Jadi gini, bertutur ni syarat iman. Syarat iman ni, syarat dia ni orang iman dan Islam, syarat pada ijra' ahkam, nak memperlakukan hukum hakam Islam dekat dia. Adapun amal, syarat sempurna iman. Jadi bertutur ni seperti amal, pada pihak menjadi syarat, bukan pada pihak di dua-duanya berbeza. Sebab apa? Dia boleh juga iman tanpa bertutur, boleh juga iman tanpa amal. Cuma bertutur syarat untuk iman, untuk nak pelakukan hukum Islam. Jadi kalau orang ni dia tak ada mengucap, dia tak tahu dia ni muka ni Melayu pada Siam pada, mungkin Burma ke Myanmar ke, yang siapa tak kenal dia. Dan dia pun jenis tak cakap dengan orang, masjid pun tak main, tapi muka Melayu. Jadi sekarang nampak juga dia main masjid Jumaat, tapi selalunya tak ada. Dia ni tak tahu Islam, pakai seluar pendek, nampak kucing sembelih makan, tak tahu sudah. Dia ni mati buat tak tahu sudah, buat tak tahu. Sebab apa? Nak ijra' hukum Islam kat dia tak boleh, sebab dia tak pernah bercakap, dia tak pernah bertutur. Kalau ada, tapi jangan ada macam ni. Kita tak tahu. Kalau muka orang putih, tahu lah orang putih. Dia ni muka ni macam Melayu pun ada, macam di Indonesia kan. Di Indonesia tu macam-macam muka. Kita nampak muka Melayu, kadang Kristian. Main mana hak tak ada agama, main mana-mana ada. Hak ni kalau ada macam tu, dan dia tak pernah mengucap, dia tak mahu mengucap. Walaupun kalau betul-betul dia beriman, tapi tak mahu mengucap. Dia ni kita tak ijra' melakukan hukum Islam kat dia pun tak apa. Kita tak kahwinkan dia dengan Islam, dia mati tak bagi mandi, tak ada apa-apa. Sebab dia tak pernah bercakap betul-betul. Dia tak pernah betul-betul. Itu syarat ijra' dia panggil. Wakilah. Ai waqala ba'duhum, ini waqala muhakkikun kal Imam Abi Hanifah wa jama'atun min al-Asy'ariyah wakila bal syatrun. Apa maksud? An-nutku bi syahadatain tu laisa syartan bal syatrun. Ni. Tadi kata an-nutku tu syartun, kata kil bal syatrun, bukan syartun, syatrun. Syatrun ni juz'un min hakikatul iman. Syarat ni dia luar, syatrun ni juzu'. Syatrun ni juzu'. Syatrun ni juz'un min hakikatul iman. Dia syarat ni luar pada iman. Syarat. Seperti amal. Kalau syatrun juzu'.
Cuma wal Islam isyrahanna bil aman. Ai isyrahanna al-Islam. Syarahkanlah kamu, terangkanlah kamu akan Islam bil amal, dengan amal. Wal Islam tu jadi maf'ul. Isyrahanna tu itu amal dia. Boleh baca dengan wal Islamu. Wal Islam tu mubtada, isyrahanna tu jadi khabar, boleh juga. Tapi hak kita ni apa dah? Wal Islamu. Asalnya gini. Wal Islam isyrahanna bil amal salih. Jadi asalnya ni. Jadi kalau Islam maf'ul yang kedua. Isyrahanna, syarahkah olehmu? Ada jadi maf'ul. Isyrahanna, syarah olehmu akan Islam bil amal. Okey, kita tengok Dr. Syekh terjemah macam mana. Kata setengah iaitu bertutur tu jadi syarat seperti mengerjakan amalan. Syarat juga. Syarat iman tu mengejar amalan. Syarat iman ialah bertutur. Dan kata setengah tiada. Macam tadi lah. Apa makna? Bukan syarat.
ni sama aja. Dan ana pun seronok dapat ni kalau guru ana Mula Abdullah dia kata tak ada khilaf apa. Iman bertambah kurang ni dia panggil syiah. Syiah ni cahaya dan nur iman, buah iman, samarat iman bertambah kurang, tapi iman tak kurang tambah. Iman takkan kurang tambah. Iman ni penentu Islam kita. Kalau iman kurang, kapiang lah. Padahal kalau tak semayang pun iman tak kurang. Kalau tak semayang tanpa dia menghalalkan tak semayang tu, cuma dia tak semayang, tak kurang iman. Jadi iman tak tambah kurang. Anda nampak dapat tu. Mula Abdullah dia kata macam tu. Dia aslul iman tak kurang. Jadi hak depa kata iman tak tambah tak kurang, iktibar asal akal iman. Iman tu hak kata tambah kurang, iktibar syiah. Syiah ni cahayanya, samarat, faedah iman. Jadi iman duk banyak tu. Tu yang kata pendapat ketiga. Tak ada khilaf lagi. Dan kata Mula Abdullah Syekhuna, iman yazid wa yanqus ni ini bil kaifiyat. Kaifiyat cara dia, kaif iman tu ada cahaya lebih, ada tinggi. Iman duk macam tu, cahaya lebih. Dia rendang. Tapi iman duk macam tu. Jadi bil kaif itu bertambah kurang. Hak ni daun sikit-sikit ni daun banyak. Tapi pangkai doa tu. Hak depa kata pula, dah iman tak tambah kurang, dikira pangkai. Macam mana pokok naik pun rendang-rendang batang tu ada tu. Itu. Hak ni kata Mula Abdullah pizzatiyat pada zat. Hak tadi fil kaifiyat, yang ni pizzatiyat pada zat. Zat tak kurang. Sebab tu kata Mula Abdullah, lampu kalau dia punya minyak dia lebih, maka cahaya dia lebih. Minyak dia banyak, maka cahaya dia kekal panjang. Cahaya dia pun lain dengan lampu minyak sikit. Dan dia tak lama. Bila bertambah minyak, bertambahlah kaif dia. Itulah. Baik. Kita baca yang syekh dulu. Umpama itu, umpama amal tu mengerjakan haji dan semayang, begitu juga puasa dan zakat, maka ketahui olehmu. Padri ni takmil habis dia. Dan setengah ulama menguatkan bertambah iman dengan sebab bertambah ketaatan manusia. Tak apa. Dan berkurangnya iman dengan sebab kurang ketaatannya. Dan kata setengah tidak. Dan kata setengah tiada pertikaian antara dua pokok tadi. Demikian itulah sesungguhnya telah dinakalkan, dinukilkan. Okey, tak ada apa-apa. Nak berehat sini? Nak berehat saat ni? Nak rehat saat? Ni kita baru masuk sifat. Kita rehat sebentar. InsyaAllah nanti kita sambung. Wallah subhanahu wa ta'ala. Boleh tahu ni, boleh. Baca tahu ni boleh hatam insyaAllah. Kopi. Ngopi ya. Ni apa dia? Kalau nak buat lah, boleh ambil. Kalau nak buat ke? Cuma ni ada tu Al-Witri. Ada jatuh ni. Apa adalah Ali Al-Witri Al-Madani. Ambil pegang. Kalau nak buat elok, tak apa ikut dia bawah. Nanti anda sign. Itu sanad untuk mengaji. Kalau tak khatam tak boleh bagi. Khatam insya-Allah. Mana syarat khatam? Syarat khatam.